dalam menangani COVID-19 yang berlaku pada hari ini. Kita perlu buktikan Islam adalah agama yang menjadi petunjuk sepanjang zaman. Dalam semua keadaan dan situasi. Bagi memelihara nyawa, di sana ada arahan-arahan yang kadang-kadang kita nampak zahirnya tak ikut perintah agama. Seperti dilarang sembahyang jemaat, dilarang sembahyang berjamaah. Namun boleh sembahyang di rumah, ada rukhsah. Kerana nak mengelak daripada wabak yang berbahaya ini. Lebih berapi yang membakar, merebak di seluruh dunia. Mengikut khabar-khabar yang mutawatir. Pakar-pakar yang ramai jumlahnya. Bukan saja orang Islam, orang bukan Islam, orang Islam pun ramai. Yang memberi maklumat yang sah. Ilmu yang benar bahawa wabak ini bahaya. Akan berlaku dengan perhimpunan. Ramai. Akan berlaku dengan berhubung dengan cara tak ada peraturan. Maka demi untuk menyelamatkan nyawa daripada bahaya penyakit tersebut, diarahkan jangan sembahyang jemaat. Jangan sembahyang jemaah di masjid. Sembahyang di rumah. Ini rukhsah yang diizinkan oleh agama. Kerana dalam agama Islam itu mesti ada fiqh aulawiyat, fiqh muwazanat dan fiqh waqi'. Fiqh aulawiyat adalah fiqh melihat keutamaan, muwazanah pertimbangan, dan fiqh waqi', realiti. Aulawiyat ialah memelihara agama, nyawa, keutamaan. Kalau boleh dikumpulkan semua itu, hendaklah dikumpulkan. Termasuk mengorbankan harta benda. Dibelanjakan untuk menghadapi bencana ini. Ini aulawiyat, keutamaan. Projek-projek yang lain ditangguh dulu. Aulawiyatnya ialah menyelamatkan nyawa manusia. Projek pembangunan yang lain ditangguh. Nak menjana ekonomi dalam aspek yang lain ditangguh dulu. Kerana menyelamatkan nyawa manusia ini aulawiyat, keutamaan. Fiqh muwazanat, pertimbangan. Pertimbangan dibuat, agama dijaga, nyawa dijaga. Dua-dua dijaga. Di sana ada perintah agama yang mengizinkan, mengambil rukhsah, mengambil kemudahan. Kita pakai kaedah-kaedah yang diizinkan oleh syarak yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sana ada kuasa yang diberi oleh Islam kepada kerajaan, kepada pemerintah. Sayyidina Uthman pernah menyebut, "Inna Allah yaza'u bis-sultan ma la yaza'u bil-Quran." Allah Ta'ala memberi kuasa kepada sultan, kuasa pemerintah. Apa yang tak disebut dalam Quran. Pemerintah boleh menggunakan kebijaksanaan dalam perkara yang tak disebut dalam Quran. Walaupun tak ada nas Quran secara detail. Tapi nak melaksanakan hukum dibenarkan pada pemerintah. Untuk mempraktikkan maqasid syariat yang tersebut tadi. Maka pemerintah boleh membuat pertimbangan. Bukan rakyat biasa. Bukan rakyat biasa. Memanglah Quran tak sebut detail. Kalau kita baca dalam Quran tu, tak disebut tiap-tiap satu. Taik lembu najis, taik kambing najis, taik ayam najis. Satu-satu disenalai. Bukan senalai begitu. Bila sebut keji, semua yang keji itu najis. Semua yang mudarat itu hendaklah ditolak. Yang maslahat, yang baik hendaklah diterima. Kerana matlamat maqasid syariat itu ialah mengambil yang maslahat, yang mendatangkan kebaikan di antara perkara yang ada dalam kehidupan manusia, dan menolak mudarat. Sekiranya berlaku dalam keadaan semua mudarat, maka dalam maqasid syariat disebut irtikab akhaffud dararin, memilih mudarat yang paling kurang. Diizinkan begitu sekali. Ada mudarat yang paling kurang. Mana mudarat yang paling kurang? Pernah berlaku dalam sejarah Islam. Apabila kaum Tatar
menakluk Baghdad, pusat kerajaan Islam. Kaum yang terkenal dengan liar dan ganas. Mereka suka bunuh orang secara melampau. Yang menitah dibunuhnya. Dalam masa yang sama, mereka minum arak, kuat minum arak. Sehingga minum arak di masjid. Kalau dia mabuk, dia tak bunuh orang. Kalau dia tak mabuk, dia bunuh orang. Kalau mabuk, tak bunuh orang. Maka biarkan dia minum arak di masjid. Menimpah. Arak dibawanya sehingga mencemarkan masjid. Tetapi kalau dia siuman molek, dia bunuh orang. Biar dia mabuk. Itu memilih mudarat yang ringan untuk menghadang mudarat yang lebih besar. Itu termasuk dalam maqasid syariat. Yang menentukan ialah ulil amri yang mengendalikan urusan pemerintahan negara. Dalam kita menghadapi cabaran seperti ini, maka kita mesti menjual kebijaksanaan kepada pihak yang berkenaan. Dalam sejarah Islam pernah berlaku wabak. Zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang saya sebut dalam kuliah yang lalu. Wabak Amwas. Sehingga membunuh ramai sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ramai yang syahid kerana ditimpa taun. Termasuk Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu, salah seorang 10 sahabat yang besar, ahli syura Nabi. Sayyidina Umar membuat agenda untuk melawat Syam. Kerana kemerdekaan Islam, kemerdekaan daripada penjajahan Rom. Peristiwa yang penting. Sampai di tengah jalan, dimaklumkan wabak sedang merebak di Syam. Abu Ubaidah hadir di sana. Abu Ubaidah tak keluar daripada Syam. Tak melarikan diri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tak masuk ke Syam, membatalkan. Kerana di sana ada hadis Nabi SAW. Sekiranya kamu berada dalam keadaan taun, kamu jangan masuk di kawasan yang ada taun, kalau ada di luar. Dan kamu duduk dalam kawasan taun, jangan keluar. Itu ada hadis Nabi SAW. Kita mesti menghadapi ujian dengan penuh sabar. Ujian daripada Allah Ta'ala disebut dalam satu hadis, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an ta'un. Faqala azabun anzarahu Allah 'ala ibadihi 'ala man yasha' min ibadihi. Wa huwa rahmatun lil mu'minin. Faman waqa'a fihi wa waqafa muhtasiban falahu ajrul syahid. Rasulullah kata ta'un adalah bencana yang Allah timpakan kepada hamba-hamba yang dikehendaki untuk menguji hambanya, azab. Kepada orang beriman adalah satu rahmat. Barang siapa yang berada dalam ta'un, lalu dia sabar. Dia sabar. Dan ingat kepada qada dan qadar Allah Ta'ala. Dan dia berikhtiar. Dia sabar menghadapi ujian itu, maka dia mendapat pahala kelebihan syahid. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis yang sahih. Bermakna dalam kita berikhtiar menghadapi wabak ini, kita mendapat kelebihan dalam ujian. Ini kepada orang Islam yang beriman, yang percaya pada janji Allah Ta'ala. Sama ada mereka yang ditimpa penyakit itu, dia sabar dan meninggal dunia, syahid. Atau mereka yang bertugas untuk menyelamatkan manusia, dia sabar dan dia mati, dia syahid. Bahkan kalau tak mati, selamat, dia bersyukur dapat pahala syahid. Ini fadilat yang terberi pada orang yang beriman. Kalau dia tahu dan dia sedar, ini adalah ujian daripada Allah Ta'ala dalam menjalani kehidupan dunia. Marilah kita hadapi ujian ini dengan penuh kesabaran dan gunakan kebijaksanaan petunjuk agama kita dalam semua perkara. Agama kita satu agama yang sempurna, petunjuk Allah Ta'ala
dalam menghadapi segala cabaran dalam kehidupan dunia ini. Kadang-kadang kita diuji dengan kesenangan. Kadang-kadang kita diuji dengan kesusahan. Apa yang menarik? Kesenangan lebih panjang daripada kesusahan. Kita dah senang berpuluh-puluh tahun. Datang susah. Tak sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Bukan setahun. Bahkan masa kita senang lebih panjang. Berkali ganda pada masa kita susah ini. Adakah kita tak bersyukur masa kita senang? Kita leka ingat. Dan kita mesti bersabar masa kita susah. Dalam masa yang pendek ini, ingat kurnia Allah Ta'ala kepada kita lebih mahal daripada segala-galanya.